Okay, alright guys. So ada seorang yang join tadi, baru saja tadi. So kita tunggu dia masuk. Lepas tu kita start kelas ya. Alright. Sebelum tu, saya nak bagi tahu dengan terutama sekali new student yang ada 5 orang ya yang join hari ini. So saya nak bagi tahu dengan dengan korang dulu. Apa ni? Kita punya jangan korang kena fikir macam ni ya. Apa yang saya ajar sekarang ni tak bermaksud korang akan terus boleh masuk live trade ataupun korang boleh terus guna account, real account. Okay, Ahmad Fahmi dah join ya. Baru sahaja tadi dia membuat pembayaran yuran. Okay, so selamat datang. Okay, so saya nak ulang sekali lagi. Sila maklum, selepas korang belajar teknik yang saya nak ajar dengan korang ni, iaitu teknik saya mencari SNR, zone SNR, okay, korang jangan terus masuk dekat live account, okay, sebab ada banyak benda lagi yang saya nak ajar dengan korang ni, okay, alright, ada beberapa hal ataupun ada beberapa teknik, bukan teknik lah, dia ada beberapa strategi lagi yang korang perlu gabungkan dengan SNR yang saya dah ajar dengan korang ni, iaitu ada dua yang paling penting, iaitu strategi price action strategy dengan ada 4 jenis price action strategy dengan bagaimana kita nak dan juga candlestick patterns. Okay, so saya tengok ada beberapa orang yang join malam ni. Okay, contoh Adnan Rana. Okay, kita ada Ketoklan, kita ada Mans Legend, Michelle, Masusi. Mereka ni adalah bukan new student tapi mereka nak join juga malam ni, tak ada masalah. Okay, so seminggu, ada lebih kurang seminggu saya tak buat kelas, ialah musim cuti sekolah. Okay, so saya kembali ke kampung halaman bersama dengan keluarga saya. So sekarang ni dah balik dekat kawasan yang ni lah. So hari ni baru saya boleh start kelas dan kebetulan ada new student. Okay guys ya. So saya ulang sekali lagi. Okay, apa yang saya ajar hari ini, selepas ni apa yang saya ajar adalah bagaimana saya mencari SNR dan bagaimana apa korang kena faham lah, korang kena fokus apa yang saya ajar. Okay, tapi lepas korang belajar teknik SNR saya ni, bagaimana saya mencari SNR, korang kena apa, tak bermaksud korang boleh terus masuk dekat account, real account. Okay, kecuali kalau korang memang ada teknik yang lebih advance sebelum ni, dan korang mungkin boleh guna teknik SNR yang saya ajar dengan korang ni dan korang gabungkan dengan korang punya teknik sendiri dan dia menjadi satu teknik yang korang rasa boleh membantu korang dalam mencari kawasan entry. Okay, kalau tak ada, so tunggu besok kita ada kelas price action class. Okay, besok kita ada kelas iaitu price action class. Alright. So guys, korang tengok ya dekat sini. Ini adalah emas. Okay, time frame M15. Alright, time frame M15. Okay, so dekat dalam video, okay, saya terus direct to the point lah. Okay, sekejap dalam pukul 9.30 malam ada 9.30 malam ada US session akan start. So kita nak lihat dulu apa yang telah terjadi pada hari ini. Okay, seperti yang kita nampak dekat sini ada pembentukan ya dekat sini. Alright, daripada pagi lah. Okay, garisan putus-putus ni adalah pembahagi hari. So kalau ikut SOP saya, okay, yang pertama sekali kita kena pergi dekat D1 dulu. Apa yang kita nak lihat dekat D1 ni adalah kita nak melihat kawasan structure atau kawasan entry. Kita nak melihat structure market ataupun kita nak lihat candlestick tu, candlestick yang terkini. Okay, yang terkini candle tu ada dekat sini, yang ni. Okay, ada dua candle, satu pun boleh, kita ambil satu pun boleh. Okay, dekat sana dia sedang bermain dekat kawasan mana. Okay, jadi kita dah nampak
candle yang terkini dekat area yang ni. Jadi kita bolehlah terus membuat marking untuk trend line. Okay, bagaimana kita nak marking trend line? Okay, ada soalan ke? Tak ada soalan. Okay, bagaimana kita nak membuat marking trend line tersebut? Senang saja, kita rujuk, kita zoom out sedikit ya, kita zoom out. Kita tengok apa yang dekat mana, kita ambil trend line garisan ya dekat ni. Kita ambil kita punya trend line, kita bagi macam ni. Okay, kita letak dia, kita point ataupun kita channelkan dia, kita linkkan dia dengan previous punya trend line. So, kalau kita tengok dekat sini, yang terkini adalah yang ni lah. Kalau nak macam ni boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita cuba ambil yang ni lah. Apa sebab? Reason dia sebab ini yang paling hampir dengan dia. Okay. So ini yang ada dekat bawah lah. Okay, ini yang ada dekat bawah sekarang ni. Yang sedang berada dekat dekat D1. So dia lebih kurang macam ni lah sekarang ni. Itu adalah trend line kita. Trend line, okay. Bila kita yang saya sebutkan ni adalah trend line resistant. So saya dah ada terangkan dekat education video tu, okay. Ini adalah kita sebut trend line resistant, okay. Apa sebab dia dipanggil resistant? Sebab dia dekat atas, okay. Dia berada dekat area resistant. Ini adalah resistant. Kita dekat atas, ya. Bawah ni adalah area demand area ataupun support area, okay. Bawah ni. So sekarang kita dekat daily, okay. Pucuk ni semua yang ni pun contoh, yang ni contoh, ni adalah trend line resistant ya. Okay, supply area lah. Supply area yang kita boleh panggil juga supply area. Ataupun sell area, right? Okay, so kita nampak dekat sini ada, ini adalah trend line lah. Ini yang terkini. Bukan macam ni sebab, apa sebab bukan macam ni sebenarnya? Sebab ni dah berlaku dah, ni dah lepas dah. Kita nak yang sekarang ni saja. Lebih kurang macam tu. So kita ambil trend line resistant, maafkan saya agak sedikit mengantuk. Tapi itu tak akan menjejaskan saya punya penyampaian ya dengan korang. Okay. Trend line support kita ada dekat bawah, yang paling latest yang ni. Okay, yang ni. So kita ambil yang ni. Kita channelkan dia saja, jangan risau. So bila kita nampak macam ni, secara teori, secara teknikal lah ya. Ini adalah trend line resistance. So secara teknikal dia nak buat? Dia nak sell. Okay, dia nak masuk sell. Kita dah area sell. Ya, sebab dia sekarang ni candle dah sentuh kawasan trend line resistant. Apa sebab dia dipanggil resistant adalah memang bila kita channel, macam mana nak bagi tahu ya? Contoh kita nak okay, trend line resistant market. Jadi bila kita nampak macam ni, dalam keadaan macam ni, market sedang melakukan downtrend lah ya. Secara keseluruhan dia downtrend. Okay, jadi secara keseluruhan dia downtrend dan kebetulan candle tengok ni dia dah masuk area resistant, trend line resistant, iaitu trend line yang ni. Dia bukan dekat sini. Yang ni garisan yang kita nampak ni adalah kawasan demand area untuk yang terkini yang dekat D1 ni. Okay. Cuma maksudnya kalaulah candle ni dia sampai ni, dia sentuh trend line ni, dia akan membuat momentum buy. Dia akan mengubah. Dia tengok ni, kalau dia jatuh ni berapa pips? Berapa pips tu guys? 140. 145 pips, 140 lebih kurang tu lah. Okay, coba kita ambil ni. Lebih kurang sampai sinilah. So kalau contoh dia turun, dia junam 100, lebih kurang 130 pips lah ya. Sekejap saya tengok dulu. Kita pergi lower time frame. Oh, jauh juga ya. Jauh juga. Okey, dekat sini. So potential sekarang ni market dia nak jatuh sampai area ni. Okey, dia punya potential ni dia nak masuk sell ni. Okey, dia nak masuk sell. Saya tak masuk lagi part
Yang lain-lain nih, sekarang nih korang kena fokus dulu, okay? Korang kena fokus dulu. Sekarang nih, potential dia adalah sell. Ya, tengok ni pun dekat lower time frame pun tengok. Kita punya trend line pun, minor trend line kita pun dia menuju ke bawah. So potential untuk 9.30 malam ni dia adalah sell. Tapi okay, jangan korang entry dulu tau. Jangan buat entry dulu. Okay, start apa? Saya sell, saya SL, saya SL dekat sini. Tak boleh, kena ni dulu. Cancel TP dulu. Okay, tak apa. Saya sell dulu. Saya sell. Ada breakout ke? Okay, korang dengar betul-betul ya. Potential dia adalah sell. Tapi saya tak masuk lagi bab indikator oscillator yang saya ajar dengan korang tu. Korang tengok dekat sini. Apa yang berlaku dekat ini dekat oscillator kita? Dia dah buat apa? Triple. Dah ada berlaku persilangan buy dah 3 kali dah. 1, 2, 3, 4. Ni masuk 4. So, apa yang akan berlaku di sini dekat sini? Korang rasa? Dia nak sell atau dia nak buy? Okay, itu adalah kesan kalau kita ni lah. Jadi sepatutnya sekarang ni dia boleh sell dan dia boleh buy. Okay, tapi kita kena pasang kita punya SNR dulu. Okay, kita kena pasang SNR kita. Kita kembali pada D1. Okay, kita kembali pada D1. Kita dah nampak dekat sini. So sila maklum ya guys, sila maklum. Kawasan trend line yang saya marking ni bukanlah penentu kepada korang punya entry. Okay, korang punya entry. Korang punya entry. Contoh, bila dia sentuh trend line, korang nak entry sell. Okay, tak bukan macam tu. Kita nak entry, kita nak pergi dekat lower time frame ya. Kita nak pergi dekat lower time frame. Jadi sebelum kita yang penting kita kena ada trend line ni dulu. Kita nak tengok kawasan mana potential untuk dia sell, mana potential untuk dia buy. Sebab yang trend line ni, yang kita marking ni, sampai esok dia masih valid tau. Ya, dia sentiasa akan valid. Okay, contoh bila dia dah sampai area ni, dia akan kecuali kalau dia breakout lah. Lepas kalau dia BO, tak kira breakout atas ke atau dia breakout bawah. So esok kita update lagi kita punya trend line. Okay, kita update lagi. Rafael lambat dia join. So kita update lagi kita punya trend line. Okay, kita update lagi kita punya trend line. So kita update lagi kita punya trend line dekat D1. Okay, Rafael dia terlambat sikit. Dia terlambat kelas Dia terlambat join, tak ada masalah. Okay, sekarang kita dekat D1. Okay, sekarang kita dekat time frame D1. Alright, tak ada masalah Rafael ya. Jangan merisau, tak ada masalah. Okay, so sekarang saya ulang sekali lagi. Kalau ikut saya punya teknik, saya akan rujuk D1 dulu. Apa saya buat? Saya akan buat marking trend line lah ya. Kalau tengok ni, saya akan membuat marking trend line. Right? Saya akan buat marking trend line macam ni. Okay, saya channelkan trend line kawasan-kawasan pucuk ya dekat area. Saya tak ambil yang ni. Okay. Tapi kalau korang nak boleh juga. Apa sebab saya ambil yang ni? Sebab itu yang terkini. Okay, tengok ni, ini yang terkini. Bukan lagi yang ni yang terkini guys. Ni yang terkini, yang hari ini punya candle. So saya channel dengan ni. Kalau korang nak channel macam ni, boleh juga, tak ada masalah. Contoh macam ni. Pun boleh korang channel. Tak kisah, tak ada masalah. Okay, andai kata kita nak channel macam ni. Okay, apa sebab kita channel macam tu? Sebab dekat sana ada satu, kalau korang tengok ada satu candle tau dekat sana guys. Tengok ni. Ada satu candle dekat sini. Pucuk dia dekat sana. Nak channel macam tu pun boleh. Okay, cuba kita pergi lower time frame. Apa yang ada dekat lower time frame? Sebab macam yang saya bagi tahu, okay, macam yang saya bagi tahu, kita nak dia macam ni lah. Macam tu. So,
Lebih kurang macam ni kalau dekat kita lower time frame. Yang penting kita nak tengok saja kawasan mana yang apa yang tengah berlaku, okay? Apa yang tengah berlaku, okay guys. So nak masuk lower time frame. Okay, kat sini seakan-akan akan berlaku momentum buy lah, okay? Sebab apa sebab dia potensi untuk dia buy itu tinggi? Sebab dia dah stretch dah sampai area oversold. Ni adalah okay. Korang kena faham ni konsep ni. Oversold, overbought. Ini overbought ataupun kawasan merah ni kan, kawasan garisan putus-putus merah ni. Garisan putus-putus merah ni ini adalah Stoch oscillator. Saya guna Stoch untuk saya membuat salah satu yang saya guna untuk membuat entry untuk confirmation, gabungan confirmation adalah saya guna Stoch, ya, saya guna Stoch, okay. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini dia sampai level overbought, okay, dalam bahasa Melayu over terlebih belian, okay, ataupun harga paling tinggi dah tu dan dia tak boleh tinggi lagi lebih daripada tu, jadi dia bagi hint, dia buat persilangan sell dekat area Stoch, okay. Dekat area overbought. Tengok ni, garisan putus-putus. Lepas tu dia jatuh. Okay, dia jatuh dan kita tengok dekat sini harga pun turun. Okay, so sama juga yang berlaku dengan apa yang berlaku sekarang ni. Sekarang ni dia dah berlaku ini nak saya kata ni price action lah, drop, best, drop, best, drop, best. Dekat sini kita nampak ada masuk kawasan support. So potential untuk dia buy sangat-sangat tinggi. Okay, sangat-sangat tinggi dia buat momentum buy. Dan kebetulan dia dah sampai level oversold. Okay, terlebih jual. So bila dia dah masuk kawasan area terlebih jual, so dia akan membuat momentum menukar arah, reversal akan berlaku, reversal lah. Okay, dia nak buat buy. So sekarang saya nak close saya punya position ni. Okay, saya nak close position saya. Okay, alright. Sebab tadi saya entry daripada D1. Okay, tu kesan dia kalau kita terus membuat entry secara mendadak, kecuali kalau kita ada kita ada ni confirmation. Tapi korang tengok tadi saya dah marking macam ni. So candle dia dah bermain dua kawasan ni. Kawasan trendline resistance, kawasan trendline support. So walaupun dekat D1 ni Stoch dah area overbought, tapi ini kita tak boleh guna untuk area untuk kita guna untuk sell. Sebab masih agak jauh, masih jauh lagi, lama lagi D1 nak buat ni. Lama lagi dia nak siap. Kita nak tengok daripada lower time frame tu. Okay, untuk dia siap. So, okay guys, kalau korang tengok dekat sini, alright, kemungkinan besar dia nak turun dulu sekejap. Sekarang dah pukul 9.30. Momentum pun agak-agak slow sedikit, agak slow. So kalau dia meneruskan momentum sell juga tu tak mustahil juga, tapi memang dalam masa yang agak tak lama lagi ni dia akan buat momentum buy lah. Okay, agak memang kuat momentum buy lepas ni. Memang akan berlaku momentum buy. Korang tengok saja. Okay, sebab dia dah sampai area oversold. Okay, saya kembali pada teknik. Okay, ini adalah langkah pertama lah. So ini adalah langkah pertama. So kita dah ada trend line kita. Jadi kita nak turun pergi step yang seterusnya. Kita nak masuk langkah yang seterusnya. Apa yang kita nak buat? Okay, apa yang kita nak buat seterusnya? Okay, seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita nak mencari support and resistance. Okay, tapi sebelum bagaimana kita nak mencari SNR adalah dengan kita guna tools Fibonacci. Okay, kita akan menggunakan tools Fibonacci. Alright. So saya nak padam dulu trend line yang saya dah guna, saya marking kat D1. Sebab bila kita pergi dekat lower time frame, dia punya trend line tu jauh tau, dia jauh. Dia out. Okay, dia out. Tadi saya dah buka. So langkah pertama tadi yang penting kita dekat D1 kita kena tengok apa yang ada dekat sana. Okay, apa yang sedang berlaku dekat sana. Okay,
Alright, so kita dah nampak tadi apa yang berlaku. So agak-agak potensi untuk buy dan sell ni korang betul-betul kita betul-betul kena lihat daripada lower time frame. Okay, sebab kita tak nampak, sangat-sangat tipis guys, tengok ni. Okay, ini trend line support, dan apa yang berlaku ni dia dah masuk area kawasan trend line support yang ni, garisan buy area. So boleh jadi bila dia sentuh ni dia nak buy, dia nak terbang pergi atas pula. Okay, bila kita pergi lower time frame dan kita tengok Stoch dah masuk area oversold. Tak mustahil lepas ni sekejap lagi dia nak fly guys. Tapi kena tunggu confirmation. Kita kena tunggu confirmation. Okay. Right, so saya remove trend line tu yang kita dah tahu, kita dah nampak apa yang berlaku ya. Kita dah nampak apa yang berlaku dekat higher time frame. Kita wajib kena tahu apa yang berlaku dekat lower time frame. Right, so sekarang ni kita nak buat apa? Yang langkah yang kedua adalah korang nak cari SNR dia. Okay, korang nak pasang support and resistance. Okay, kita nak pasang SNR. Okay, kita nak pasang SNR ya. Okay, so langkah yang kedua kita nak pasang SNR. Okay, bagaimana kita nak mencari SNR adalah dengan menggunakan Fibonacci Tools. Okay, right. Saya punya teknik. Contoh, sebelum saya nak pasang SNR ni, saya nak bagi tahu dengan korang, saya punya teknik. Okay, contohlah ada news 8.30 malam. Okay, 8.30 malam ada news. Kalau korang nak entry 8.30 punya news, korang kena guna teknik fundamental. Korang kena pakai fundamental punya teknik strategi tu. Iaitu kalau contoh, kita bermain dengan emas. Okay? Kita nak trade emas. So kita kena tahu yang emas dan juga USD ni ada hubungan negatif. So kalau news impact yang dikeluarkan, data yang dikeluarkan 8.30 malam sebagai contoh, malam waktu Malaysia, bad news, sudah tentu kita nak masuk entry buy untuk emas. Apa sebab kita nak entry buy? Sebab hubungan negatif yang saya bagi tahu tadi. Okay. Tapi guys, pun begitu, bukan semua data news yang diberikan tu akan memberikan kita kawasan boleh kita boleh terus membuat entry. Okay? Sebab manipulation news tu selalu berlaku. Saya ada ajar dalam TRNS 2.0 punya grup yang korang dah join tu. Ada dalam tu bagaimana saya ajar cara untuk korang membuat entry news semasa news. Sebab bukan semua news ni dia sharp. Ada news ni manipulasi. Satu hari korang mungkin tak faham, tapi satu hari nanti korang pasti akan faham. Okay guys, korang mesti akan faham punya. Okay, so kita teruskan. Langkah pertama kita dah dapat dekat D1. Langkah kedua saya bagi korang pilihan. Korang nak pergi dekat H1 boleh, korang nak pergi dekat H4 boleh untuk melihat kawasan entry. Tapi kalau saya, jangan risau, korang boleh terus pergi M15. Okay, alright. Saya bagi tahu dengan saya punya student, jangan risau, jangan takut ketinggalan entry. Okay, the best entry adalah pada sesi USA yang bermula pada 8.30 malam setiap hari. Okay. Jadi kalau contoh korang ada kerja hakiki, korang jangan rasa nak ketinggalan, korang asyik nak tengok chart saja waktu kerja. Jangan, nanti akan mengganggu korang punya emosi dan kerja hakiki korang. Contoh ada yang kerja government, kerja polis ke apa semua, korang abaikan dulu. Biar saja dia gerak dulu. Malam nanti baru korang mencari kawasan entry. So contohlah sekarang ni 9.30 malam pun dah berlalu. Okay, malam ni memang tak ada sebarang news yang ni, tapi mungkin mana tahu lepas ni ada price action yang mungkin boleh memberikan momentum yang tinggi. Okay, sebab sekarang ni pun dah sampai level area oversold. So potential untuk dia buy tu sangat-sangat tinggi lah sekejap lagi. Tapi kita tak tahu berapa, mungkin pukul 11 malam, 12 malam, mungkin ada yang dah tidur, tengok dah ada berlaku reversal, tanda-tanda dia nak reversal tu.
Okay, kalau saya tak close tadi memang saya dah kena SL lah. Right. So tapi kita abaikan dulu benda tu. So kita boleh langkah yang kedua kita terus masuk M15 untuk kita mencari SNR saya. Saya punya teknik SNR tu. So apa yang kita nak buat adalah okay, contohlah sekarang ni kita dah sekarang ni 9.40 malam. Okay, saya bagi tahu kalau korang nak entry waktu US session, so contoh US session ni ada yang entry 8.30 malam, ada yang entry 9.30 malam. Tapi saya suka entry 8.30, saya suka membuat entry pukul 9.30 malam. Okay, 8.30 malam pun boleh juga, 9.30 malam pun boleh juga, tak ada masalah. 8.30 malam ada news. Tapi pukul 9.30 US session tu start. So kalau korang nak abaikan news dulu, boleh, tak ada masalah. 9.30 malam nanti baru korang mencari kawasan entry. Biarkan dia gerak dulu. Okay, right? So andai katalah kita sedang membuat entry untuk hari ini punya. Okay, kita nak entry untuk hari ini punya. Okay, andai katalah kita nak ambil yang 9.30 malam lah. Okay, tapi sekarang dah 9.41 minit malam. Sekarang dah 9.41 minit malam. Saya nak terangkan education sahaja, korang faham dulu ya. So, apa yang saya akan buat untuk langkah yang kedua selepas saya melihat apa yang berlaku dekat D1 adalah, apa yang saya buat dekat lower time frame adalah saya akan membuat marking trend line untuk minor trend line. Iaitu trend line yang saya boleh guna sebagai kawasan untuk saya melihat trend line lah. Okay, dekat mana trend line resistance, dekat mana trend line support ataupun support area. So kalau kita tengok dekat sini, pagi tadi dia macam ni. Okay, tapi dia dah merubah arah dia. Jadi kita boleh ambil yang ini. Pagi tadi pun ni juga. Okay, kita ada double top dekat atas. M15 kita ada double top. Double top. Okay, dia rally, base, rally. Lepas tu dia rally, base rally. Lepas tu dia drop, base drop. Okay, drop, base drop. Drop, rally, base rally. Lepas tu dia breakout. Okay, dia breakout. Okay, lepas tu drop, base, drop. Ini base, ini drop. Okay, jadi dia telah menukar arah dia. Dia telah menukar arah daripada momentum buy menuju sell. Okay, alright. Ini sesi Asia. Ini sesi Asia. Ini sesi Eropa. Yang ni adalah sesi, yang sekarang ni sedang berlaku adalah sesi USA. Okay guys. So jadi saya punya teknik ni untuk saya mencari SNR adalah saya cari kawasan, saya akan terus membuat marking, saya tanpa membuang masa lagi, saya akan membuat marking ni. Sebab ini yang sedang berlaku pada ketika ini. Okay, saya ambil trend line resistance dulu, macam ni. Okay, saya marking saja. Lepas tu dekat bawah, apa yang saya nak buat? Dekat bawah, apa yang saya tengok adalah, saya ambil yang ni, saya pointkan kepada kawasan yang ni. Saya pointkan macam tu. Okay, lebih kurang macam tu lah. Saya nak untuk rujukan juga guys. Rujukan saja nih, untuk rujukan. Tapi saya bukan buat entry dekat area, dekat kawasan tu. Okay, saya nak, ini tujuan kita nak, sebenarnya nak, kita nak biasakan kita punya SOP. Kita mesti kena lihat kawasan mana ada trend line, kawasan mana ada support, trend line support, mana ada trend line resistance. Wajib kita kena tahu, kita kena alert benda tu. Kita kena tahu. Macam tu. Okay. So, jadi sekarang ni saya dah marking trend line resistance yang ni dan trend line support yang ni. Okay, trend line support yang ni. So, saya dah marking tu.
Jadi sekarang ni langkah yang ketiga adalah saya nak cari high and low yang telah terbentuk pada hari ini. So kalau kita tengok dekat sini, high harga tinggi pada hari ini, okay, hari ini punya harga tinggi adalah yang ini. Harga paling tinggi yang ini. Okay, harga paling rendah adalah sudah tentu yang ni. Yang ni lah area ni. Okay, yang ni tadi. Yang ni 8,5 punya 9.15 punya candle. Coba saya tengok dulu. Ni 9.15 minit malam punya candle. Sebab saya bagi tahu tadi kalau kita nak entry uh, 9.30 malam, pukul 9.30 malam, cuba korang buat buat marking 10 minit sebelum 9.30 malam. Okay. Tapi kalau korang terlepas, tak ada masalah. Korang nak marking, tak ada masalah. Contoh, 9.3 korang hanya dapat membuat marking, mungkin korang ada urusan kerja yang lain. So 9.40 baru korang dapat marking, buat marking. Marking saja, jangan risau. Memang akan ada entry yang memang lepas tu akan ada juga entry yang kita boleh masuk. Okay, jangan risau. Kecuali kalau tak ada, abaikan. Esok ada lagi. Okay. So saya marking ini yang candle 9.5. Saya nak ambil candle yang ni. Sebab sekarang saya nak guna untuk 9.15 minit malam lah. Sebagai kawasan lower price saya. Lower harga rendah. So sekarang tu saya dah dapat higher price dan lower price yang ni. Okay, kita tak ambil lower price yang ni sebab yang ni ini udah ni lebih tinggi daripada yang ni, ini lebih rendah daripada yang ni. So inilah harga tinggi, harga paling rendah. Okay, kita dah dapat harga tinggi, harga rendah. Apa kita buat? Kita ambil kita punya Fibo Tools. Okay, oleh sebab kita tengok dekat sini, harga tinggi dekat sini, harga rendah dekat sini. Dan kita tengok dia menuju ke bawah. Jadi kita ambil kita punya Fibo, kita tarik, ambil, poinkan dekat harga tinggi tu, kita tarik menuju ke harga rendah. Yang ni, kawasan ni. Okay, tujuan kita nak tarik Fibo ni adalah, kita nak cari SNR. Okay, bukan kita nak cari kawasan take profit atau kawasan entry. Kita nak cari kawasan SNR saja dulu. Okay, jadi kita tengok dekat sini, kawasan resisten pastikan dekat area 100. Kawasan resist support pastikan dekat area 0.00 yang ni. Okay, so jadi kita ambil kita punya shape yang ni, yang tadi kita ambil, kita tarik sampai ujung. So apa yang kita nampak pada hari ini adalah ada satu resisten dekat sini, ada satu resisten lagi dekat sini. So ini adalah valid resisten kita pada hari ini dan telah terjadi. Dia dah berlaku. Okay. Pagi tadi masa sesi, petang tadi masa sesi Eropah. Ya. Okay. Pum, turun. Pum, dia turun double top. Okay. Breakout. Drop, base, dia drop. Okay. Sekarang ni, kita punya harga lower price dekat sini sebenarnya lah. Tapi memang kebetulan apa yang berlaku dekat sini adalah dia apa guys? Dia ada rejection, ya. Tengok ada rejection dekat sana, ada rejection, ada dia daripada dia mula-mula turun dan tiba-tiba dia buat candle warna biru dan dia menuju ke atas. So kita boleh ambil kawasan tersebut sebagai kawasan support. Tapi ada situation di mana 9.30 malam tu dia tak buat support pun, apa dia buat? Dia terus buat breakout. Dia teruskan momentum, continuation. Jadi secara automatik korang punya SNR tu, korang kena adjust lagi. Tarik lagi dia menuju ke atas. Ataupun korang kena tunggu, dia membuat
dia membuat, korang kena tunggu dia membuat satu rejection macam ni, baru korang boleh guna untuk kawasan korang punya, korang guna untuk had penarikan Fibonacci itu. So contohlah macam ni sekarang ni, okay, dia turun, lepas tu dia break lagi. Okay, sekarang ni dia dah tak break lah. Apa dia buat? Dia stop sell dan dia buat momentum buy pula. Okay, berapa pips terbang? 19 pips. Okay, jadi jadi bila kita nampak macam ni dia berlaku macam tu, korang tunggu berlaku rejection baru korang boleh guna korang punya. Tapi memang setiap hari guys memang ada kawasan SNR. Tak kira macam mana pun. Contoh yang ni dia lebih kurang continuation lah. Kita abaikan dulu ni. Contoh yang ni, candle yang 9.5 news candlestick news sebelum news berlaku. Okay. Sebelum news berlaku, candle dia yang ni tau. Ni. Okay, ini adalah candlestick news. Sorry, ini adalah news punya. Ini adalah apa news ya? NFP punya news ni, minggu lepas. Ini adalah NFP punya news. Okay. Dia naik NFP minggu lepas, hari Jumaat. Okay. Jadi dia punya masa ni, dia punya situation macam ni tau. So saya bagi tahu 15 minit sebelum news impact tu korang contohlah yang ni. Ini kalau kita tengok candle 8.30 malam dekat MT4 2.30 petang. Okay, tapi dekat kita punya ni adalah 8.30 malam Ini warna merah ni. Okay, candle news impact lah. So, jadi kita punya, kalau kita tengok dekat sini, kita nak entry news kan. Jadi kita punya high harga tinggi pada waktu tersebut adalah yang ni, puncak ni lah, kawasan area ni. Harga rendah kita sudah tentu yang ini. Okay, ini yang paling rendah. Jadi kita tarik Fibo kita daripada bawah ni, daripada rendah menuju ke sampai sini. Okay, sampai sana saja. Jadi kita marking kita punya inilah, kita punya resistance, dan kita marking para 100 tu kita marking kita punya support. Jadi dekat kita punya para 100, jadi oleh sebab market menuju ke atas, jadi para 100 tu dah jadi support, paras 0.0 adalah kawasan resistance. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, apa yang telah terjadi, telah berlaku beberapa kali support. Tengok 1, 2, 3, 4. Ini dekat sesi Asia, lepas tu sesi London session dekat sini. So London session tu dia sentuh lagi sekali, boom, dia fly menuju sesi Amerika. So dekat sesi Amerika, masa news tu nak berlaku, memang korang kena abaikan. Kalau ada news impact yang strong, news impact ya, sila ingat. Kalau ada news impact yang strong, NFP, GDP yang berkaitan dengan USD, korang kena abaikan technical korang sekejap. Bukan kena abaikan, korang kena tunggu, korang kena abaikan dalam masa 1 hingga 2 minit. Korang kena tengok data news tu yang dulu. Okay, data news tu korang kena tengok baru korang tengok technical. Sebab kalau korang ini untuk high impact news. Dan saya ada terangkan dekat TRNS 2.0 punya grup tu, bagaimana kita nak membuat entry semasa news. Dan sebab contoh data news dia keluarkan bad news. Okay, dia keluarkan bad news macam minggu lepas NFP yang ni, bad news. So emas pun membuat momentum sebanyak 90 pips. Dia membuat breakout. Ya, dia BO kawasan ni. Dia breakout kawasan support ni. Kawasan resistance. Ni sebenarnya dia BO guys.
Okay. Alright, dia breakout. Jadi bila ada news, korang boleh abaikan dulu news tu ataupun korang boleh terus membuat entry. Okay, masa yang ni boleh terus membuat entry sebab masa tu dia dah breakout, dia dah berada dekat kawasan kawasan dia BO sebab memang NFP punya news tu sangat-sangat kuat. Sebab dia adalah NFP. Ya, NFP ni sangat-sangat kuat. Dia boleh menyebabkan berlakunya momentum breakout ya dekat area resistance ataupun support. So, jadi inilah yang saya maksudkan. Okay. Lepas korang dah siap-siap pasang SNR korang ni, apa yang korang tunggu adalah data news tersebut. Tapi lepas news tu stop, lepas dia sell, dia buy, dia stop sell dekat sini. Stop buy. Lepas tu dia stop buy dekat sini. News keluar pukul 10 malam minggu lepas, ada satu news keluar. News tersebut bad news. Bad news untuk good news untuk USD dan menyebabkan emas melakukan penjunaman. Okay, dia junam. Dan kebetulan kalau kita tengok masa candle candle ni kan, dia naik tau guys, tengok ni naik, tapi dekat stoch dia menuju ke bawah. Tengok ni. Candle NFP punya news ni, dia manipulasi tau guys. Dia membuat manipulation. Dia bagi manipulasi. Ramai yang buy masa ni. Yang buy dan kekal masa news yang pukul 10 malam tu keluar, ada orang masih buat buy. Ada yang masih buat buy. Area 1946 dekat sini. Sebab bagi dorang, dia breakout. Okay. Sebab dekat sini dia breakout, ada resistance tau dekat sini. Dia BO. Lepas tu dia naik, dia junam. Jadi orang semua ambil buy lagi sekali dekat sini. Sebab mereka guna prinsip breakout, datang balik, pullback, dan kita guna kawasan pullback tu sebagai kawasan entry buy, iaitu yang lain yang juga kita sebut sebagai resistance breakout become support. Lepas tu entry buy. Ramai yang buy dekat 996. Apa dia buat? Momentum news tu sangat-sangat strong dan dia tolak harga tu menuju ke bawah. Okay? Alright? Dia tolak harga menuju ke bawah. Bila kita tengok stoch dah warna merah ni, dia dah berada dekat atas tau. Tengok ni. Stoch punya warna merah ni, dia dah masuk, dia macam ni. Dia macam ni. Tengok ni. Dia macam ni guys. Okay? Alright? Dia warna merah. Bersilangan sell lah kiranya dekat stoch. Dia daripada area oversold, overbought dan menuju ke bawah. Okay? So, that's why kita kena hati-hatilah. Tapi kalau kita tarik dekat higher time frame, apa yang berlaku dekat ni? Apa dia sebab dia stop sell, stop buy? Cuba kita pergi dekat lower time frame. Higher time frame D1. Tak nampak H4. Saya dah tutup saya punya ni. Sebagai ni saja. Jauh sangat dia punya ni. Tak ada siapa yang sangka guys. Tak ada siapa yang sangka dia nak buat macam tu. Tapi itu adalah normal lah. Sebab saya nak bagi tahu dengan korang, bila ada news-news yang high impact tu, NFP yang sangat-sangat strong lah, macam minggu lepas, dia punya news impact tu, dia punya momentum tu memang akan cenderung membuat manipulation. The only way yang boleh membantu korang untuk membuat entry adalah yang membuat confirmation untuk sell atau buy adalah dengan menggunakan candlestick pattern. Okay, orang kena guna candlestick pattern. Kita nak guna candlestick pattern iaitu
bullish engulfing, okay, 3 white soldier, 3 dark crow, 3 dark crows. Itulah yang boleh membantu korang untuk membuat re-entry. Itu sahaja. Okay? Sebab masa tu SNR kadang-kadang masa news impact yang kuat nih, kadang-kadang SNR nih dia, maksud saya apa, sebab kita nak guna candlestick pattern macam doji apa semua tu masa news impact yang sangat-sangat strong adalah kita nak elakkan diri kita daripada kena manipulasi news tersebut. Okay? Tapi untuk news yang medium dia yang biasa-biasa punya news, kita boleh membuat entry, kita boleh membuat entry kita nak boleh membuat entry, kita boleh membuat entry, ya. Okay, saya ada bagi juga saya punya inilah SMC indicator tu. Cuba kita pasang SMC indicator. Apa yang kalau ada area yang dia boleh bagi tahu kita dekat sini masa tu, kalau masih ada lah. Oh, dah tak ada guys. Dah hilang dah. Okay, dah hilang dah. Tengok sama juga. Okay. Alright. So nampaknya kita punya ni meneruskan momentum ke bawah. Okay, kita tunggu dulu saja lagi. Kita tunggu saja dulu lagi. Alright. Saya nak padam saya punya indicator dulu. Saya ada bagi dengan korang juga tu. Okay. Right. So kita lupakan ni dulu, lupakan yang ni dulu. Nanti saya ajar dengan korang. Kita kembali pada apa yang saya ajar. Inilah basic kita ni. Ini adalah basic kita. Jadi tadi kita dah dapat kita punya area area support, dan sekarang ni support kita ni cenderung untuk berlaku perubahan lagi. Okay, ini yang saya nak sampaikan dengan korang ni. Okay guys, lagi 7 minit saya akan bagi link yang baru untuk kelas kita sebab masa akan berakhir. Lagi 7 minit saya nak bagi link education yang baru, meeting yang baru ya. So kita nak, bila korang berhadapan dengan situation macam ni, okay, korang kena buat adjustment lagi. Okay? Korang tarik adjustment, tarik lagi trend line tu, kita tarik lagi. Lepas tu kita tarik lagi kita punya Fibo. Okay? Tarik lagi. Sebab kita punya trade ni valid sampai pukul 11 malam guys. Okay? Kita yang paling best untuk trade waktu malam ialah sampai pukul 11 malam. Okay? Sampai 11.30 malam pun boleh. Tapi lepas 11.30, 12.30, kalau tak ada news impact pukul 2 pagi tu memang dah tak boleh lah. Memang dah tak boleh lah. Okay, jadi kita tarik lagi. Kita buat adjustment lagi. Okay, kita buat adjustment lagi. Tapi guys, kalau kita tengok dekat sini, okay, bila kita dah buat adjustment, so kita dapatlah kita punya kawasan support yang baru. Kita tarik lagi. Okay, right, kita tarik lagi. Okay, saya boleh ajar korang apa yang berlaku backtest yang berlaku apa. Saya boleh bawa korang backtest yang sebelum-sebelum ni, tapi saya nak korang belajar apa yang berlaku hari ni sebab yang ni tak ada kesan news impact tau. Jadi sangat-sangat baik untuk education. Okay, sangat-sangat baik untuk education. So jadi kita ada resistance kita dekat atas. So potential support kita yang baru adalah yang ni. So memang ini bila korang nampak dekat sini, bila korang nampak Stoch ni dia dah masuk area oversold ni, korang marking saja, korang update, korang ikut saja, korang marking saja kawasan support yang baru tu, potential support area yang baru tu. Sebab dia nak terbang ke atas ni, potential dia nak fly ni sangat-sangat tinggi tau. Okay, sebab Stoch pun dah sampai area oversold. Okay, jadi dekat sini ya guys, dekat sini hanya ada tak ada satu support yang valid pun yang boleh menyokong untuk kita membuat entry buy dekat sini tau. Sebab tak ada support langsung yang telah terjadi sebelum ni. Ada pun dekat sini. Ada pun dekat sini yang ni. Support yang telah terbentuk ni, yang ni. Okay, yang dengan yang ni. Ni dengan ni. Tapi dah di breakout. Dia dah breakout. Tengok ni dah BO. Okay, dah BO tadi. Jadi support yang dua ni dah tak boleh pakai dah sebagai support, dah pecah dah. Jadi bagaimana kita nak cari kawasan support yang kita boleh membantu kita? Senang saja, kita tarik
sampai sebelah kiri. Kita tengok kawasan support yang ada sehari sebelum tu telah ada wujud. Jadi kita jumpa satu dekat sini. Ada satu area support yang ni. So, yang ni lah guys. So, jadi kita nampak dekat sana ada satu area support. Jadi potential dia untuk membuat momentum buy adalah sangat-sangat tinggi. Okay, sangat-sangat tinggi. Alright. Jadi apapun kita kena tunggu confirmation dulu. Kita tak boleh terus nak membuat entry buy. Okay, kita kena tunggu ni. Right. Okay guys. So kemungkinan besar dia nak turun lagi. Mungkin dia nak ambil support yang ni dengan yang ni. Tak mustahil. Okay. Apapun kita tunggu lagi dulu. Kita tunggu saja dulu. Right. So saya nak bagi tahu dengan korang semua. Saya nak bagi tahu dengan korang satu benda. Okay, sebelum saya teruskan, kita dah dapat kita punya SNR lah kiranya. Yang ni valid lah support kita sebab ada satu support dekat sini dan ada satu support lagi dekat sini ya. Kawasan kita support yang kita guna untuk kita punya kawasan yang telah ada rejection lah dekat sana. Alright. So yang seterusnya adalah kita cuba pergi dekat M5. Kita masuk dekat M5 lebih rendah. Okay. Kita pergi dekat lower time frame lagi. Okay. Alright. Ada satu support dekat sini. Ada satu support yang telah terbentuk. Okay. Tadi baru dia turun lagi. Jadi kena BO lagi dah ni. Kena BO dah. Okay guys. Saya SNR dah pasang. Tapi kita menghadapi situation di mana kita tak tahu bagaimana nak entry. So kawasan support kita dah dapat. Kita tak jumpa sebarang kawasan support yang telah terbentuk pagi tadi. Jadi kita tarik selangkah sehari ke belakang, iaitu support yang telah berlaku sebelum ni. Kita dapat yang ni lah. Ini ada support dekat sana. Okay, kalau kita tukar pergi line chart pun kita nampak dekat sini ada support. Yang kita satu support, ni lagi support dekat sana. Ada kawah dekat sana ni, tengok ada puncak. So itulah kita guna untuk kita gabungkan dengan kita guna untuk rujukan support lah. Kalau dia BO lagi, so means kita kena ambil lagi yang paling hampir lah dengan dia. Ini kalau situation yang kalau korang berhadapan dengan situation macam ni. Okay, jumpa dekat link yang seterusnya. Saya nak invite korang link seterusnya. Okay. Korang boleh leave dulu, keluar dulu, pergi dekat grup kita. Saya nak bagi link yang baru. Boy, mana yang new ni kalau tak saya start dan ni. Okay guys, kita teruskan ya. So kita teruskan, tak apa. Nanti dia orang masuk, ada urusan kot. Okay, so sekarang ni kita dah dapat ni kawasan SNR kita. Okay, oleh sebab kita berhadapan satu situasi di mana kita tak ada sebarang support. Baru ada. Okay. Right, saya teruskan. Sekarang ni korang berhadapan dengan satu market yang mana tak ada sebarang support yang telah berlaku satu keadaan di mana support telah di breakout ya. Kalau kita tengok dekat sini, support yang terbentuk pada hari ini adalah dekat sini area ni. Kalau kita pergi dekat M5, kita tengok dekat M5, tengok ni. Ada berapa support kita jumpa dekat sana? 1, 2, 3 support. Tukar pergi tengok ada ni kan. Even sebelum tu ada satu support. 1, 2, 3, 4 foam dia fly. Ya. 1, 2, 3 foam dia terbang, dia fly. So, ada base dekat sini, ni adalah base
Ini adalah base, dia base ni sebenarnya, dia support lah. Support kena break, support ni telah support resistant. Ini resistant, ini support pada waktu pagi ni. Okay, ini resistant, ini resistant, ini support. Ini resistant, ini support. Resistant ni telah di breakout. Bila dia selepas breakout, ada base, telah berlaku pembentukan base. Ada satu base dekat sini. Okay, base, base, rally. So dia fly sampai atas. So dia buat dekat sini triple top lah, dekat M5 ada satu top, dua, tiga resistant, dia junam. Okay. So tapi apa yang berlaku, resist support ni telah di breakout, yang ni telah di breakout, telah berlaku breakout. Tengok ni, dah BO. Ada satu support dekat sini dan satu support lagi dekat sini. Dan support ini, dua support ini telah di breakout BO. Dan sekarang kita punya harga dekat sini. Lebih rendah daripada support. Dan potential untuk dia membuat reversal adalah tinggi sebab dia dah sampai dekat area oversold ataupun terlebih jual dah dekat area stop. Ya, dia dah melepasi garisan. Dia dah melepasi garisan merah. Alright? Dia dah melepasi garisan merah ni. Jadi dekat sebelah kiri kita tak ada sebarang support yang telah terbentuk dekat kawasan yang ni, waktu ni. Hanya ada satu support, hanyalah yang telah terbentuk sehari sebelum tu, minggu lepas. Jadi kita secara automatik boleh mengambil support area yang telah ada minggu lepas tu dan kita guna untuk rujukan support kita. Okay, kita ambil sebagai rujukan support. Okay, kita boleh marking macam tu. Right, kita marking, right, kawasan support kita. Jadi kita dapatlah cara kita untuk mencari, kita dapatlah kita punya SNR untuk hari ini. So, kalau korang nak guna ni juga sebagai kawasan SNR, sebagai kawasan support resistant yang next resistant, ataupun kita boleh guna sebagai take profit level yang boleh. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kita ambil yang ni, kita tarik, menunjukkan ini. Alright. Ini adalah satu keadaan situation yang korang akan jumpa. Alright. Dekat market. Tapi dia tak selalu berlaku. Kadang-kadang. Okay, cuba kita tengok yang lain. Yang kita ambil random lah. Yang ni. Cuba yang ni pula. Okay, yang ni. Harga tinggi yang ni. Okay. Yang ni adalah, harga tinggi ni adalah sesi Eropah. Kita tengok dekat sana pukul 9 pagi. Waktu MT4. Dekat Malaysia 3 petang. Okay. Sesi Amerika yang ni. Start dekat sini sesi Amerika. Okay. US session dekat sini start. Yang ni. Okay. Harga tinggi dia dekat sini. Harga rendah lah. Kiranya sebab US session harga daripada Eropah dia menuju ke bawah. Okay. Yang ni kiranya belum terbentuk lagi. Okay. Jadi sebab kita nak membuat entry start 9.30 malam waktu Malaysia. Jadi kita pun tariklah kita punya. Sebelum tu kita nak tanda kita punya trend line dulu. Okay. Kalau kita tengok dekat sini trend line kita macam ni lah. Okay guys. Untuk dekat atas. Okay. Kita gabungkan pucuk ni dengan pucuk ni. Lepas tu bawah pula kita jumpa. Kita ambil yang ni. Dengan tak nak kita ambil yang ni pun boleh. Okay, kita nak ambil macam ni pun boleh. Kita point pada harga yang terendah tu, yang mana lebih kurang macam yang saya bagi tahu tadi. Jangan risau kalau korang sebab saya bagi tahu kalau saya 10 minit sebelum 9.30 malam, okay, kalau tak ada news impact saya akan pasang SNR. Saya dah membuat siap-siap. Tapi kalau korang terlepas 9.40, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Teruskan. Jangan risau. Masih boleh guys. Ya. Jangan risau. Masih boleh.
Jadi kalau kita tengok dekat sini, andai katalah kita inilah, jadi kita punya marking SNR kita, ini harga tinggi, harga rendah dekat sini. Inilah harga rendah yang telah terjadi pada waktu ini. Okay. Jadi kita pun membuat marking kita punya SNR lah. Kita mulai membuat marking SNR. Jadi kita menarik Fibo daripada atas ke bawah menuju ke harga rendah tu. Okay, kita dapat dekat sana. So, lepas tu kita dah dapat kita punya SNR. Jadi kita pun mulai memasang kita punya area resistance yang ada pada waktu tersebut. Jadi kita ada satu resistance dekat sini dan dekat sini, yaitu sesi Asia dengan sesi Eropah punya resistance. Jadi kita marking, kita ambil kita punya box rectangle, kita tarik sampai inilah. Okay. Jadi dekat bawah kita nak ambil support area. Jadi macam yang saya bagi tahu tadi, support area marking di kawasan 0.00 dekat Fibo lah. Jadi kita dapat satu dekat sini, kita punya kawasan support. Jadi kalau kita tengok dekat sana, dekat sini memang ada support, lepas tu ada support, lepas tu support ni, dua support ni kena BO, tapi dia buat support yang baru dekat sini sampai sesi USA. Sesi USA tu dia turun balik pergi support area, pum dia fly, dia terbang. Okay, dekat Stoch dia membuat persilangan buy dan dekat sini adalah 40 pips masa US session sebelum dia turun kembali ke bawah. Apa sebab dia turun? Sebab area dekat atas adalah resistant yang kita dah marking tu. Okay, jadi kita dah marking tu semua, kita boleh remove kita punya Fibo tu sebab agak semak, jadi kita remove macam tu. Jadi korang marking saja dulu, korang tarik sampai daripada awal sampai akhir lah, garisan putus-putus yang pembahagi hari yang seterusnya tu. Yang ni pun sama juga, tak ada masalah, korang tarik saja. Yang ni pun sebenarnya korang boleh buat benda yang sama. Okay, tengok ni saya tarik saja. Okay, saya ambil kawasan support yang sehari sebelum tu, okay, iaitu hari Jumaat punya lah kiranya. Apa sebab saya ambil daripada sini punya support? Sebab tak ada sebarang pembentukan, tak ada sebarang support dekat sebelah kiri, sebelah pagi. Ada pun dekat sini, tapi dah kena BO tadi. Okay, jadi support yang paling hampir adalah sehari sebelum tu, iaitu dekat sini. Saya marking saja sebab itulah kawasan untuk dia price akan membuat price action akan berlaku, iaitu akan kemungkinan akan berlaku reversal, akan berlaku momentum buy sebentar sahaja lagi. Okay, so saya nak cuba untuk entry buy dekat sini walaupun belum ada sebarang confirmation. Untuk mencari confirmation entry buy, ya, untuk entry buy confirmation, okay, untuk saya rasa ramai yang buat buy dekat sini, ya. Saya tahu ramai yang buat buy dekat sini. Sekarang ni ramai trader buat buy. Okay. Right. So kalau dia sekarang ni belum ada confirmation langsung, ya. Tak ada pembentukan doji, tak ada pembentukan sebarang pembentukan candlestick pattern yang boleh membuat confirmation untuk buy. Saya entry saja. Okay. Kita tengok sama-sama. Okay. Kita tengok sama-sama. Kalau saya SL atau MC, apa boleh buat? Ya, saya entry 0.01 sen. Okay, yang pembentukan candlestick pattern ni lah yang saya nak ajar dengan korang. Tapi esok saya tak boleh ajar. Esok saya boleh, mungkin boleh. Rasanya sebab esok saya plan saya nak ajar dengan korang empat price action, 4 jenis price action dan kita gabungkan dengan kita punya candlestick pattern tu. Okay, sekarang korang dah belajar SNR. Korang dah belajar SNR, teknik saya mencari SNR. Dan sekarang ni, kalau korang belajar SNR tapi korang tak tahu bagaimana nak membuat confirmation, itu kalau korang nak buat confirmation, kalau korang setakat berdasarkan pada stock sahaja tak guna. Tak boleh guys. Korang kena belajar membuat confirmation menggunakan candlestick pattern dan juga price action. Korang kena tahu ilmu price action tu. Okay? Price action punya ilmu.
Yang 4 benda yang saya nak terangkan tu. Jadi sekarang ni macam yang saya beritahu awal-awal tadi, jangan terus masuk live account. Okay, korang belum sampai lagi yang tahap untuk korang membuat entry. Saya belum ajar, belum habis pun saya ajar dengan korang. Okay, sekarang ni saya entry tanpa sebarang confirmation. Kiranya macam orang bodoh lah. Ya, tak ada confirmation, saya dah buat entry buy. Okay, tak ada confirmation langsung dekat sini. Confirmation tu nanti saya ajar dengan korang hari esok. Okay, tapi dekat Stoch, kalau kita tengok dia dah nak bersilang buy dah. Okay, dia dah bersilang buy, tapi memang tak confirm lagi. Okay, kita kena ada confluence dari segi candlestick pattern dan ada beberapa benda lagi. So saya nak remove juga saya punya trend line ni sebab saya dah dapat saya punya SNR. Okay, saya dah dapat SNR saya. Okay, saya dah dapat SNR saya. So dekat sini ada BO dekat sana, jadi saya nak tarik Fibo macam ni, potential reversal. So sekarang sepatutnya kawasan take profit adalah dekat sini lah area ni. Okay, sepatutnya lah ya, sebab belum ada confirmation saya dah buat entry. Ini adalah golden zone. Okay, ini ada. So ini adalah kita punya Fibonacci yang baru lah. So kita punya saya tarik Fibo daripada sini sampai sini. Sebab tengok ni kena breakout. Maksudnya belum ada lower low lagi. Belum ada sebarang harga rendah yang valid. Ada pun yang ni tapi dah kena BO. Jadi saya guna yang ni dengan anggapan saya sebab saya ambil yang ni sebagai lower low sebab ada satu support yang telah terbentuk dekat sini. Ada support dekat sebelah kiri yang telah terbentuk sebelum tu. Sebenarnya memang tak ni juga tak sepatutnya orang kata korang tak boleh buat macam ni, tapi tak ada masalah, boleh juga. Sebab memang maksud saya bukan tak boleh, boleh sebab memang boleh, tak ada masalah, tapi korang kena berhati-hati sebab korang at least kena ada ilmu price action dan juga candlestick pattern. Jadi saya tarik Fibo, sama juga tak ada beza dengan yang tadi, saya tarik menuju sampai sini. Okay, sebab saya tengok ada rejection lah dekat sini, ada hint reversal, Stoch pun dah nak bersilang buy. Okay, belum ada bersilang. So kita punya 100 level 100 resistance masih valid. Okay, kita punya support dekat sini lah. So ini sepatutnya adalah entry untuk kita punya entry buy lah kalau sekiranya ada confirmation. Tapi sekarang belum ada confirmation yang sah lagi. So ini adalah inilah. So kita sama-sama tengok. So kita biarkan, kalau saya MC pun tak ada masalah. Saya hanya nak guna ni untuk education sahaja. Okay, saya nak korang bila esok saya ajar dengan korang bagaimana bagaimana sharpnya candlestick pattern dengan bila korang ada ilmu candlestick pattern dengan apa ni, ada satu lagi yang apa tadi saya sebut, price action. Okay, sekarang ni saya entry melulu tau guys. Okay, tak ada confirmation saya entry buy. Okay, walaupun dekat sini dah area oversold, dah berlaku oversold, tapi saya entry buy sahaja. Okay, saya entry buy saja. Okay, atas sebab dasar SNR semata-mata lah, asas dasar SNR. Okay, alright. So sebelum saya nak tengok yang ni, okay, kita cuba masuk dekat saya nak bawa korang masuk dekat yang ni lagi sekali lah. Korang tengok dekat sini. So kalau kita tengok apa yang berlaku dekat sini masa sesi USA tu masuk, okay, tengok dia fly menuju ke supply zone, iaitu kawasan resisten yang kita dah marking tu lah. Apa sebab ini adalah resisten kita 1, 2, okay, 3. Kalau kita tukar pergi ni pun kita nampak ada 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak, dan bila dekat sini ada area support, ya, support. Okay, tinggal ada kawah naik pergi kawasan resisten dan dia junam lagi dan dia ambil lagi sekali kawasan support ni, baru dia breakout. Okay, dia breakout, drop rally, base rally. Okay, kita ada satu base dekat sini, kita tukar balik pergi ni, tengok ada base dekat sini, boom, dia fly
dan dia junam area dekat sana. Apa sebab dia stop buy dekat sini? Mesti ada satu area yang dekat sebelah kiri yang mana sebagai resistant area lah. Tapi tak ada guys. Kita tengok dekat higher time frame. Jauh tu tengok ni. Okay, dia adalah daily punya resistant tu. Tengok ni. So that's why sangat-sangat penting. Ini yang saya bagi tahu bila kita nak membuat entry buy sell semasa news impact, korang kena tengok higher time frame. Sebab masa news berlaku ni, terutama sekali news impact yang tinggi, korang kena tengok higher time frame. Sebab bila news yang besar tu, dia akan tolak harga menuju ke kawasan trend line, dia akan tolak harga menuju ke kawasan resistant daily ataupun support daily. Okay, kalau terlalu kuat lah dia punya news impact. So that's why bila kita dekat lower time frame, kita dah siap-siap marking kita punya SNR, lepas tu kena breakout, lepas tu kita panik, mana dia nak entry, mana kawasan entry, mana kawasan entry TP ya, kita tak tahu mana kawasan TP. Langsung kita tak tahu mana kawasan TP, kita tak tahu langsung mana kawasan TP. Jadi kita tak tahu mana dia nak stop sell, mana dia nak stop buy. Sebab news tu terlalu besar, dia punya impact sangat panjang, menyebabkan dia mengambil respect dekat zone SNR di kawasan daily, okay, higher time frame. So ini yang saya selalu bagi tahu dengan student-student saya lah, dan benda ni guys saya bagi tahu dengan korang kena ada ilmu price action lah, ya. Korang kena ada ilmu ni korang kena trust dengan proses pembelajaran tu. So tengok saya dah entry buy, saya dah profit dalam beberapa sen. So saya tengok dekat sini akan berlaku satu, sebab saya bagi tahu tadi tak ada sebarang confirmation lagi, tapi saya tetap entry buy. Okay, so saya akan membuat anggaran yang bila dia sampai dekat sini dia akan tolak lagi pergi bawah, dia akan terjun lagi ke bawah, dan walaupun dekat sini memang dah ada confirmation lah sebenarnya. Okay, ada confirmation, right? Confirmation dah berlaku, tapi kita nak tambah lagi confirmation yang paling tinggi lagi. Tapi kalau dia terbang terus, rezeki lah guys. Kalau dia terbang, tapi saya nak target dia sampai sini sahaja. Ada satu hammer dekat sini, ada satu Thor hammer dekat sini, hammer Thor dekat sini. So dia akan sampai sana sahaja dan dia turun balik. Okay, alright. Untuk dia betul-betul dia nak buy, ada banyak kriteria. Salah satu adalah dia mesti membuat satu dia macam ni, tengok ni. Dia buat tengok dia menuju ke atas. Tengok paras candle punya akar tu. Tengok dia menuju ke atas, betul tak? So mesti ada inilah, ada tu. Dan kena ada beberapa support lagi yang agar dia boleh menolak dia pergi atas. Tapi sekarang ni tak ada news impact, so kemungkinan besar dia akan sampai ini saja. So ini trend line kita tadi, itu adalah trend line kita tadi. Lepas tu dia turun, baru dia naik lagi, dia turun lagi pelan-pelan dia naik sampailah dia breakout trend line kita ni, barulah dia akan ada momentum yang kuat untuk dia menuju ke atas. So yalah, kita kan trading masa US session. Yalah, trading dekat US session kita dekat Malaysia guys. Jadi kita kena tahulah kalau kita punya masa trading memang sampai 11:30 malam. Bergantunglah ya. So guys, saya harap saya boleh bagi korang bayangan bagaimana nak membuat entry, bagaimana kita nak ada ilmu, bagaimana ilmu tu ialah yang membantu kita untuk boleh menjadikan kita profit. Okay, kalau korang tak ada ilmu yang tepat, korang percayalah memang korang akan sentiasa gagal dalam trading, right? Korang akan sentiasa gagal dalam korang punya entry sebab korang membuat entry dekat kawasan yang salah. Okay, bukan dekat kawasan yang betul, right? So
Saya harap saya dah boleh bagi sedikit bayangan lah dengan basic kita punya saya punya saya punya teknik saya membuat entry. Okay, saya dah bagi basic dengan korang. So jangan risau, okay? Jangan rasa huru-hara, jangan rasa terburu-buru terus nak masuk live. Trust in process, ya. Menjadi seorang trader, korang sepatutnya kita dekat luar, guys. Korang tahu tak, dekat negara luar, West, dorang ada degree in forex tau. At least 5 tahun. Nak 3 hingga 5 tahun untuk ambil degree tu. Diploma dan degree tu. Untuk tentang forex. Dia adalah educate. Kita dekat sini kita tak belajar. Ada tapi tak lengkap, tak banyak. Tak banyak institution atau universiti yang berikan ilmu tu. Okay. Tapi dekat Western mereka student dekat sana didedahkan. So that's why korang nampak ada yang degree in financial, lepas tu minor dia dalam bidang forex lah macam tu. So macam kita dekat sini kita kena belajar sendirilah. Okay, tak ada siapa yang ajar dengan kita. So macam yang saya bagi tahu akan ada rejection. So kalau kita tengok dekat sana, dia sampai satu level ada rejection. Tadi saya dah bagi tahu awal-awal ya. Dia sampai dekat sini akan ada rejection. So untuk nak jadikan satu confirmation, kita kena tunggu ada beberapa pembentukan candle lagi, ya, ada pembentukan candle yang boleh membantu kita untuk membuat confirmation, ya. Alright. Saya minta maaf guys kalau penyampaian saya tak begitu baik, tapi saya akan berusaha untuk pastikan korang faham. Yang join kelas saya memang akan untung sebab korang akan tahu sesuatu lah. So itu sahaja untuk malam ni. Jumpa pada hari esok. Okay. Korang punya tugas untuk malam ni buat backtest. Korang buat backtest bagaimana cara saya mencari teknik SNR ni. Okay. Dan lepas tu esok kita jumpa lagi untuk kelas. Okay. Untuk new student, terutama sekali new student. Ada beberapa orang, ada 5 orang hari ini dan kemarin ada 3 orang, hari ini ada 2 orang. Belajar, korang fahami sebab esok kita nak masuk part price action dan juga candlestick pattern, right? Okay, so sebab dah lama sangat, dah tangguh, dah seminggu dah akibat kesan cuti, sebab cuti sekolah ya. So guys, itu sahaja. Selamat malam. Itu sahaja untuk malam ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa pada hari esok. Okay, so selamat tinggal.